Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, Ustaz Tanazi dan ibu-ibu dan bapa-bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau menyebut akan diperlihatkan kepada anak Adam akan umurnya yang dia lalui ketika hidup di dunia. Setiap waktu yang berlalu sia-sia akan mendatangkan penyesalan yang berpanjangan bagi dirinya. Imam Hasan Al-Basri menyebut, tuan-tuan, akan diperlihatkan kepada anak Adam akan umurnya yang telah dia lalui ketika hidup di dunia. Setiap waktu yang berlalu sia-sia akan mendatangkan penyesalan yang berpanjangan bagi dirinya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sambil menangis menyebut, jika kita berasa letih kerana melakukan kebaikan, letih itu akan hilang, sedangkan kebaikan itu akan kekal. Selepas kita dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni kematian, tidak ada lagi yang bernama ibadah, tidak ada lagi yang bernama amal saleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hargailah peluang umur yang masih berbaki ini untuk melakukan ketaatan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut, dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan itu sebagai kesibukan bagi kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang beriman ketika diizin Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah masuk ke dalam syurga, mudah-mudahan kita semua lah tuan-tuan, amin. Ketika kita melangkah masuk ke dalam syurga, hadiah istimewa yang Allah kurniakan buat orang beriman yang beramal saleh, yang penat melakukan ketaatan sewaktu hidup di dunia. Melangkah masuk ke dalam syurga, ketika itulah tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah bahagia yang kekal. Yang ada adalah kegembiraan. Orang soleh, tuan-tuan, ketika hidup di dunia, mereka sesungguhnya penat melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh. Setiap waktu dalam hidup dihabiskan semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kegembiraan, keseronokan ketika berada di dalam syurga. Dunia untuk kita penat, selepas kematian kita akan rehat untuk selama-lamanya.
masuk ke dalam syurga tidak ada lagi duka cita. Allah akan kurniakan segala nikmat yang dijanjikan. Kita akan seronok setiap hari, keseronokan, kegembiraan akan bertambah dari sehari ke sehari. Setelah beberapa lama kita berada di dalam syurga, satu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menjemput penghuni syurga ke suatu perhimpunan di dalam syurga. Kita dijemput untuk hadir pada sekian tarikh di dalam syurga, untuk berhimpun di dalam syurga. Itu saat yang paling indah di dalam syurga. Kita hadir pada hari tersebut, kita melihat ramainya penghuni syurga duduk di atas kerusi yang sangat indah di dalam syurga, di dalam perhimpunan tersebut. Kelihatan di depan kita satu mimbar yang sangat indah. Kita tertunggu-tunggu, tuan-tuan, apakah yang akan berlaku pada ketika itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeru dan memanggil. Malaikat memanggil, wahai Nabi Daud, naiklah ke atas mimbar untuk membaca kitab Zabur. Nabi Daud alaihi salam naik ke atas mimbar yang sangat indah, membaca kitab Zabur. Suara Nabi Daud ni sedap, tuan-tuan. Bila Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, daun kering yang nak luruh tu melayang-layang. Ya Allah, sedapnya. Penghuni syurga seakan-akan mabuk khayal kerana terlalu sedap suara Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur. Burung tengah terbang, tuan-tuan, burung tengah terbang berhenti ketika Nabi Daud alaihi salam baca kitab Zabur kerana terlalu sedap. Burung ni berhenti, dia tak sedar yang dia berhenti tu, maka dia jatuh ke bawah. Selesai Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, Nabi Daud alaihi salam pun turun daripada mimbar. Maka malaikat memanggil, wahai Nabi Allah Musa, untuk naik ke atas mimbar untuk membaca kitab Taurat. Kita dapat melihat Rasul membaca kitab masing-masing. Nabi Musa alaihi salam naik ke atas mimbar membaca kitab Taurat. Selesai sahaja Nabi Musa alaihi salam membaca kitab Taurat, Nabi Musa pun turun. Malaikat menyeru dan memanggil Nabi Isa alaihi salam untuk naik ke atas mimbar membaca kitab Injil. Selesai sahaja Nabi Isa alaihi salam membaca kitab Injil. Ingat sebentar lah. KEX 3597. Beza, sila ubah. Sila ubahlah, tuan-tuan. KEX 3597 double park. Selesai Nabi Isa alaihi salam membaca kitab Injil, Nabi Isa pun turun. Ini, tuan-tuan, saat yang kita akan saksikan di dalam syurga satu hari nanti, mudah-mudahan, amin. Selesai Nabi Isa alaihi salam baca kitab Injil, Nabi Isa pun turun. Ketika itulah malaikat menyeru dan memanggil, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik ke atas mimbar untuk membaca Al-Quran. Kita akan melihat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kali yang pertama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, semua disaksikan oleh semua penghuni syurga.
Rasulullah suara yang paling sedap di antara semua Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Daud alaihi salam suara sedap, sedap lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam kacak, tampan, cantik, kacak, tampan, cantik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama ketika ditanya tentang keindahan syurga, lalu ulama ni menjawab, syurga menjadi indah kerana di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang guru saya, baru-baru ni saya sembang dengan dia. Kata dia masa mengaji pondok dululah, pondok Becah Semak, Kelantan, Tuan Guru Haji Omar. Kata beliau, satu hari dia berada dengan Tok Guru, tiba-tiba masuk seorang muslimat. Muslimat ni kata, apa Tok Guru, saya ada hajat besar ni Tuan Guru. Saya nak minta Tuan Guru solat hajat dan doa supaya suami saya dapat berkahwin lain. Terkejut Tok Guru, pasal apa pula, tak pernah ada orang minta macam tu. Tok Guru, saya nak suami saya bahagia. Saya nak ada pengganti saya kerana saya tidak boleh lagi berbahagi cinta melainkan kepada yang satu, yakni Allah dan Rasul, kekasih hati saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menangis muslimat ni, lalu Tuan Guru pun tanya, apa rahsia kamu? Tuan Guru, saya setiap malam saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, tuan-tuan, indah. Saya tak boleh dah cinta hati saya, setiap malam saya akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, seseorang yang dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hidupnya akan berubah. Datuk Awi setelah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ambil pakej umrah, dia ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulana Helmi menyebut jemaah daripada Qaryah tempat Awi tinggal bagi tahu, Awi ni selepas balik daripada umrah tak pernah tinggal solat berjemaah. Allah, indahnya dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata muslimat ni, Tuan Guru, rahsia saya dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Saya tidak akan tidur melainkan saya akan habiskan 30,000 berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, indah tuan-tuan. Bila seseorang yang telah terjun ke dalam sungai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup tidak ada erti lagi melainkan hidupnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, suara Nabi ni sedap, maka seluruh penduduk syurga ketika itu menjadi khayal, mabuk kerana mendengar alunan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, Nabi pun turun daripada mimbar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, nikmat apakah lagi yang masih kalian belum dapat? Maka penghuni syurga akan berkata, semua nikmat yang telah engkau janjikan wahai Allah, semua kami dah dapat. Ketika itulah Allah menghadiahkan satu nikmat yang paling besar, yang paling kemuncak, iaitu melihat wajah Allah di dalam syurga. Allahyarham Tok Puji Saleh Sik menyebut, kemuncak nikmat iaitu melihat wajah Allah ni hanya untuk penghuni syurga sahaja. Seorang insan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahaja yang pernah melihat Allah ketika malam Isra wal Mi'raj.
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah wajah Allah itu?" Jawab Nabi, "Indah dan seindah-indahnya." Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya, ketika itulah terduduk dan sujud semua penghuni syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-Ku, angkatlah kepala kalian, kerana tidak ada lagi buat kalian yang bernama sujud. Tidak ada lagi buat kalian yang bernama ibadah." Tuan-tuan, jika kita rasa letih kerana melakukan kebaikan, ibadah, ketaatan kepada Allah, letih itu akan hilang, sedangkan kebaikan itu akan kekal. Peluang untuk kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan, peluang untuk kita solat sunat 2 rakaat, peluang kita untuk membaca Al-Quran, peluang kita untuk bersedekah ketika hidup di dunia ini sahaja. Baki umur kita pun tak tahu sampai bila. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut, hari ini adalah kehidupan, esok adalah kematian. Hari inilah hari yang berbaki dalam kehidupan kita. Esok belum pasti kita akan hidup terus sampai hari esok. Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita tidak akan bertemu lagi Ramadan kali yang akan datang. Hargailah peluang ini, tuan-tuan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban, semua pernah dengar cerita ni, tuan-tuan, untuk mengakhiri tazkirah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ni, tuan-tuan, sahabat semua hebat. Sya'ban ni setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, Nabi akan nampak, Nabi akan lihat Sya'ban akan berada di saf yang pertama. Nabi masuk, Nabi senyum, ya. Hebat Sya'ban. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, tengok-tengok Sya'ban tak ada. Nabi pun tanya dekat sahabat, selepas selesai sembahyang, Nabi tanya kepada sahabat, "Mana Sya'ban?" Selalu ada di saf pertama. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Sya'ban hari ini tak hadir ya Rasulullah." Nabi bersabda, "Wahai sahabat, bawa aku nak pergi ziarah Sya'ban." Kita pun kalau kita jemaah masjid yang selalu mai tak mai, kita pun tertanya-tanya, pergi mana? Sakit ke? Lalu sahabat menyebut, "Ya Rasulullah, Sya'ban ni rumah dia jauh." Nabi pergi dengan sahabat ke rumah Sya'ban. Rumah Sya'ban nak mai ke masjid ni, tuan-tuan, perjalanan 3 jam. Saya baru setengah jam Ustaz Tanazi tak apa datang ni. Dia tak ada tazkirah malam ni. Saya suruh duduk jauh lagi, dengan duduk dekat-dekat mereka lah. Rumah dia jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahaja rumah Sya'ban, bagi salam, isteri Sya'ban keluar sambil menangis. Nabi tanya, "Mana Sya'ban?" "Ya Rasulullah, Sya'ban dah meninggal ya Rasulullah." Sya'ban dah meninggal ya Rasulullah. Ketika aku mentalkinkan la ilaha illallah ke telinga suamiku, aku mendengar Sya'ban menyebut 3 ungkapan yang aku tidak tahu apa maksudnya. "Wahai suamiku, sebut la ilaha illallah." Sya'ban sebut apa? "Kenapa dah tak jauh? Rugi. Tuan-tuan, selepas mati ni yang ada ni hanyalah penyesalan. Setiap seorang daripada kita saat roh sampai sahaja ke hulqum, ketika itu menyesal. Aku mentalkinkan kali yang kedua, la ilaha illallah. Sya'ban menyebut, "Kenapa lah tak baru? Rugi sambil menangis." Sebutlah la
ilaha illallah. Kenapalah tak jauh? Rugi. Kenapalah tak semua? Rugi. Kali yang ketiga. Kenapa ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi SAW, setiap seorang yang meninggal dunia ketika roh sampai sahaja ke kerongkongan, ke hulqum, Allah perlihatkan segala amalan, semua amalan yang pernah dilakukan sewaktu hidup di dunia. Ketika itulah datang penyesalan. Menyesal. Menyesal ni tuan-tuan, yang duduk dalam syurga pun menyesal. Duduk dalam syurga dah, bila lihat orang lain berada di syurga yang paling atas, dia duduk di bawah ketika tu menyesal. Kalau aku usaha sikit lagi, aku akan duduk di atas. Kenapalah aku sia-siakan? Lalu jawab Nabi SAW, Sya'ban ketika Allah perlihatkan kepadanya berjalan kaki mai ke masjid, perjalanan mai ke masjid memakan masa 3 jam tu, Allah perlihatkan pahala yang sangat banyak. Ketika itulah dia menyesal. Kenapalah tak jauh lagi? Rugi. Tuan Guru Ustaz Siddiq Noor sebut, Masjid Taman Selasih, saya ingat ni, ada satu hadis Nabi kata Tok Guru Ustaz Siddiq Noor, Nabi bersabda, siapa-siapa yang melangkah kakinya ke majlis ilmu dalam bulan Ramadan, setiap langkah kakinya Allah berikan pahala ibadah setahun. Setiap langkah. Allah, untung tuan-tuan rumah tadi, setiap langkah setahun pahala ibadat. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sedikit, ganjaran yang terlalu banyak. Rugi. Satu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, musim sejuk. Orang Arab kalau musim sejuk pakai baju 3 lapis. Sya'ban pula jalan musim sejuk, tiba-tiba nampak seorang pakcik lelaki tua yang pakai baju compang-camping yang kesejukan. Sya'ban pun buka baju yang luar ni, selimut pakcik tu. Allah perlihatkan kepada Sya'ban saat rohnya berada di kerongkongan, pahala bagi baju hanya baju yang buruk sikit lah. Kita baju yang tak mau pakai tuan-tuan, ni baju yang dia pakai dia bagi. Allah perlihatkan baju yang buruk punya banyak pahala. Ketika itulah dia berkata, kenapalah tak bagi yang baru? Rugi. Ada seorang lelaki tuan-tuan berdiri di hadapan Allah. Allah perlihatkan kepada lelaki ini pahala berdoa. Punya banyak pahala. Dia tanya, apa ni wahai Allah, ni pahala apa ni banyak sangat ni? Pahala doa kamu ketika hidup, kamu berdoa kepada aku dan aku tidak makbul pun doa tu. Hari ini aku bagi ke semuanya. Ketika itulah lelaki ni minta apa? Permintaan yang mustahil. Wahai Allah, kembalikan aku hidup semula ke dunia untuk aku berdoa kepada kamu dan kamu jangan makbulkan lagi doa itu. Allah, tuan-tuan. Yang ketiga kata Nabi, Sya'ban ni dia bawa roti. Tengok pakcik ni lapar, dia koyak roti sebelah, dia bagi ke pakcik tu. Nah, pakcik makan sebelah. Allah perlihatkan bagi roti sebelah ya, punya banyak pahala. Ketika itulah dia menyesal. Kenapalah tak bagi semua? Rugi. Tu seorang sahabat saya habis-habis ceramah tuan-tuan. Habis-habis ceramah, ada seorang hamba Allah mai, Ustaz, saya ada abang saya OKU, bukan takat OKU, dia syndrome Down, tak muka serupa tu lah. Abang saya tak boleh cakap masa hidup di dunia. Saya bermimpi berjumpa abang saya yang telah meninggal dunia syndrome Down ni. Abang saya dia boleh bercakap. Abang saya sebut apa? Adik, kejarlah akhirat. Kerana akhirat itu kebahagiaan yang kekal. Jangan kamu tertipu dengan dunia. Kenikmatan dunia ni hanya sementara, tidak kekal. Tuan-tuan, jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan cari waktu lapang untuk beramal. Kita lah kena melapangkan waktu untuk beramal.
Ingat Allah di waktu kita senang, Allah akan ingat kita di waktu kita susah. Mudah-mudahan baki umur kita ni dapat kita gunakan sebaik mungkin sebelum kita dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.